Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam dan ihsan yang masih Allah izinkan berada dalam jiwa dan hati kita. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi dikurniakan nikmat nyawa dan nafas, sehingga pada saat ini masih sama-sama dapat kita manfaatkan dalam perkara ketaatan kepada Allah. Dan Alhamdulillah, pada malam ni kita akan sama-sama membacakan kitab Kifayatul Awam karangan Syekh Muhammad Fudali rahimahullah, yang kita telah berhenti pada bulan lepas dalam tajuk sifat mustahil ataupun lawan-lawan dari sifat, dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masuk ke surat 124, iaitu perbahasan berkenaan dengan lawan bagi sifat Allah Ta'ala yang ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8. Jadi sama-sama kita buka dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal a'mal. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, anak-anak dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang kita sedia maklum bahawa lawan bagi sifat wajib bagi Allah itu juga 20. Allah tu sifat wajib 20. Bukan maksudnya sifat Allah tu 20 saja, tidak, ya. Ini adalah ibu, dipanggil ummu sifat, ibu bagi segala sifat-sifat Allah Taala, dipanggil sebagai sifat wajib yang mesti ada. Kenapa 20 itulah, ya, yang disebut juga sebagai syaratul ilah, iaitu syarat-syarat ketuhanan. Jadi kalau ada yang mengaku Tuhan, mesti ada 20 sifat ini paling asasnya, ya. Jadi hanya yang layak itu Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun lawan bagi sifat wajib itu, ya, adalah merujuk kepada makhluk. Merujuk kepada apa? Makhluk. Allah itu khaliq, dan yang Allah mencipta itu, Allah cipta, ciptaan Allah itu dipanggil makhluk. Kita ni makhluk, dicipta oleh Allah. Apa saja selain Allah makhluk. Senang aja. Apa saja selain Allah makhluk. Atau disebut al-kaun, ciptaan, ya. Disebut apa dia? Al-kaun ataupun al-kainat, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hakikat pada perkataan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu adalah la ma'bud siwallah, tiada Tuhan yang disembah, layak disembah melainkan Allah. La mawjud illallah, tiada yang wujud melainkan Allah. Jadi kerana itu tiap-tiap yang dicipta Allah dipanggil baru, dipanggil hadis, ya, dipanggil huduth, benda yang baru yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa tiadalah bagi Allah itu sifat mustahil. Sebagian ulama kata gitu. Kenapa tak ada, Ustaz? Ya, kerana bagi Allah Ta'ala itu tiada lawan baginya. Siapa boleh lawan Allah? Jadi kalau kita kata sifat mustahil ni, kita kata ertinya sifat lawan bagi Allah, sebenarnya tak ada benda boleh lawan Allah pun. Cuma kita nak bagi faham, selain Allah itu bersifat mustahil, ya. Maknanya makhluk itu bersifat mustahil. Itu maksud mustahil bagi Allah itu. Jadi Allah Ta'ala bila tak serupa dengan makhluk, maka semua sifat-sifat mustahil itu adalah sifat-sifat makhluk. Bagi kita ulang sikit, ulang kaji. Kita ulang kaji sikit, ya.
Baik, antaranya sifat yang pertama al-adamu diddul wujud, adam, tiada, lawan bagi sifat ada. Memang sengaja Allah Ta'ala mencipta tiada. Tiada pun Allah cipta. Yang tiada tu siapa? Kita lah. Nak mengatakan dia ada. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu dia tu ada, dicipta barang yang tiada. Yang tiada tu kita. Ya. Jadi bila diciptanya kita, ya, kita pun belajarlah kenal kepada Allah untuk mengetahui dia saja yang layak disembah, dia saja yang ada. Maka ketika itu, ya, yang semuanya Adam ini akan mengatakan Allah Ta'ala sajalah yang wujud. Itu dia katakan la mawujud illallah, tiada yang wujud itu melainkan Allah Ta'ala. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa thaniyatu al-huduth, dan yang kedua sifat mustahil bagi Allah itu huduth, ya. Huduth. Huduth ni maknanya apa? Yang baru-baru, yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Dan tiap-tiap yang hudus itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada ajal, ya. Ajal ni maknanya apa? Dia ada masa Allah Ta'ala cipta dia. Dia ada tempoh dia, ya. Tiap-tiap makhluk tu dia ada apa? Ada tempoh dia. Sama ada awal dia, ataupun ada akhir dia. Lepas tu lawan kepada hudus adalah qidam, bersifat apa dia? Sedia ada. Qidam tu maksudnya sedia ada, kekal. Apa maksud qidam? La bidayata laha, tiada yang mula bagi dia, tak ada pemula dia. Kerana sesuatu yang mula itu pasti makhluk. Ya? Jadi Allah Ta'ala tu, kalau orang tanya bila Allah ada, tak ada bila. Kerana bila itu hanya perkataan sesuai kepada apa? Makhluk. Tu jelas tu, ya. Bila Allah ada, tak ada persoalan bila. Kerana bila itu hanya pada makhluk. Kerana bila berkait dengan masa, dan masa hanya tertakluk kepada makhluk. Masa takluk pada makhluk. Allah cipta masa dan Allah tak memerlukan masa, ya. Allah yang mentadbir masa, dan Allah tidak duduk dalam masa itu. Allah tidak ada apa kita panggil, Allah tidak terkait pun dengan masa. Itulah makhluk, ya, yang Allah letakkan masa dia, awal itu pemulanya. Itulah juga disebut al-hudus, ya, baru. Wasalisatu al-fana, yang ketiga adalah fana. Apa maksud fana? La nihayata laha, tiada penghujungnya. Minta maaf, apa fana itu adalah sesuatu yang ada penghujungnya. Fana itu maknanya musnah. Begitu juga Allah Ta'ala cipta kita, bila sampai masa la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tiada, maknanya musnah sampai masa ajal kita itu. Tak ada yang Allah lewatkan sesaat ataupun Allah dahulukan sesaat. La yastaqdimuna, tiada yang awal sesaat ataupun lambat sesaat. Sampai masa selesai, dipanggil ajal, ya, waktu. Dan lawan kepada fana itu al-baqa. Apa dia al-baqa itu? La nihayata laha, sesuatu yang tiada hujung dia, tak ada hujung. Sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk itu, ada makhluk yang mempunyai ajal, yakni waktu mulanya dan waktu akhirnya. Dan ada juga makhluk yang Allah cipta waktu adanya dan mulanya ada, tetapi akhirnya tiada. Apa contoh yang awal ada, tiada akhir? Apa? Apa ya? Allah cipta ada awal dia, tapi akhir tak ada. Ada tak pada diri kita? Ada tak? Agak-agak roh tuan-tuan hidup sampai bila? Tak tahu kan? Maknanya kekal lah. Ada kat kita sebenarnya, ya. Kerana itu Allah SWT menciptakan satu tempat, nak menempatkan roh yang suci itu, ya, ditempatkan di mana? Sama ada di syurga ataupun wal'iyadzubillah, minta lindung daripada Allah daripada neraka, ya. Minta lindung Allah. Jadi syurga neraka itulah tempat yang Allah Ta'ala ciptakan, khalidina fiha abada, kekal dia selama-lamanya. Sebab tu Allah tak dudukkan kat dunia ni lama, tuan-tuan, ya. Allah dudukkan sementara saja. Nanti tuan-tuan di padang mahsyar, kita ada tubuh yang baru, tuan-tuan.
Dalam syurga kita ada tubuh yang baru yang lebih sempurna. Sempurna ni bukan maksud tangan tuan-tuan jadi 4 ke jadi 5, bukan. Sama lah macam ni. Cuma kesempurnaan itu seperti mana kali pertama diciptakan Nabi Adam alaihi salam, kan? Jadi besar, jadi gagah, jadi sihat, ya. Jadi sebab tu di dunia ni ada masa kita tak sihat. Nama dunia lah tu. Ada masa kita sakit, ada masa kita diuji. Itu namanya apa? Dunia. Allah Taala nak bagi tahu dunia ni gambar dia. Apa dia? Gambar. Tahu gambar? Gambar tu betul ke tak betul? Gambar betul tak betul? Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi banyak tak betulnya. Saya minat ustaz dekat dia, saya jumpa dekat Facebook muka dia. Saya pun kenal-kenal dengan dia. Sekali saya jumpa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain pula rupa dia. Tengok dalam media sosial cantik. Jadi banyak gambar-gambar yang ini yang memperdaya manusia. Di dunia itu macam gambar. Ya, Allah Taala nak bagi tahu ada masa kamu rasa susah, bukan susah sangat pun. Sebab ada tempat yang aku cipta lagi susah dan paling susah dan selamanya susah. Di mana? Di neraka. Wa bi'sal masir wa bi'sal mihad. Allah sebut dalam Quran. Itulah seburuk-buruk tempat. Ya. Dalam neraka ni tuan-tuan, apa yang paling tuan-tuan takut sekali? Kita tak naklah masuk neraka, ya, tapi kita baca hadis, kita baca Quran, dengar cerita para ulama, apa yang paling menakutkan dalam neraka ni? Kena bakar. Okey lagi? Cuba jawab. Minta maaf lah tak ada hamper kat depan ni. Kalau ada laju sikit jawab. Apa dia? Kena seksa. Apa yang paling menakutkan dekat neraka ni? Tu abang belakang. Apa? Cuba jawab sikit. Apa yang paling takutkan neraka? Tak tahu tak pernah ada pengalaman. Semua orang tak ada pengalaman. Bagi saya kena azab, kena seksa, bagi saya tu maksudnya bukan kata okey, ngeri pun ngeri. Tapi bagi saya yang paling mengerikan dalam neraka ni apa? Khalidina fiha abada. Kekal. Allah. Kita ni kat dunia sakit sikit, paling-paling teruk pun sakit, hujung dia apa? Matilah, orang kata habislah, selesai. Hujung-hujungnya sakit meninggal. Selesailah, maknanya dunia kita habislah. Berhenti jugalah sakit tu. Ya, dan pindah pula ke alam yang baru. Tapi masalah dalam neraka ni sakit je. Kekal pula tu. Kalau terbakar saja. Wal'iyadu billah. Itu yang paling mengerikan sebenarnya dalam neraka. Seksa apa semua tu pun ngeri juga, tapi paling ngeri adalah kekal. Ya, dah dibakar, sudah jadi abu, Allah jadikan balik orangnya. Ya. Kemudian kulit dah terbakar, tumbuh pula kulit tu, terbakar lagi. Allahu Akbar. Ya. Itu yang paling menakutkan waliyadzubillah. Sebab itu bila kita ingat-ingat balik susah-susah kita kat dunia ni, taklah susah sangat pun. Tak susah sangat tuan-tuan. Ya. Allah Ta'ala nak bagi tahu jangan kamu merungut. Ya, jangan kamu rasa kamu susah sangat, kerana dekat dunia ni Allah jadi semuanya berpasangan. Tiap-tiap susah mesti ada senang. Mesti ada senang walaupun sikit. Ya. Dan jangan kamu rasa selesa bila kamu dah senang, kerana dunia bukan selama-lamanya senang. Akan datang masa susah. Ya. Dan susah, senang kita di dunia itu pun sebenarnya susah. Senang-senang kita itu susah. Ya. Ada tak orang yang paling senang kat dunia yang dia tak mengalami kesusahan? Tak ada, semua susah. Ya. Dia senang kaya, susah pula nak jaga makan. Makan nak kena jaga. Walaupun duit banyak, kalau dia tak jaga makan, dia sakit. Susah juga. Ya. Rumah besar, malam nak tidur pun tak lena. Terfikir pula, kan kalau pencuri masuk macam mana pula. Dia pening kepala dia. Ya. Duit banyak, ya. Anak pula bergaduh, pening kepala, malam tak boleh tidur. Ya. Tengok umur dah 70, anak masih bergaduh, rebut harta. Tenang tak? Belum tentu tenang.
Sebab tu Allah Ta'ala tiap-tiap inci kehidupan ni ada cabaran-cabaran dia. Ya, ada ujian-ujian. Jangan kita kata hidup kita ni tak pernah diuji, tetapi ketahuilah ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai apa? Sebagai ibadat percuma saya panggil. Apa dia? Ibadat percuma. Ibadat percuma, hadiah Allah bagi. Ya. Ada ibadat yang tuan-tuan kena sembahyang, sembahyang. Ada ibadat tuan-tuan kena puasa, puasa. Ada ibadat tuan-tuan kena bayar zakat, kena buat haji. Ya, tapi ada satu ibadat tuan-tuan tak perlu sembahyang, tak perlu puasa, tak perlu zakat, tak perlu haji, tak perlu bangun malam, tak perlu baca Quran. Nak tak ibadat tu, dan lebih baik daripada semua itu. Ya. Maknanya pahala dia sangat besar daripada semua yang kita buat tadi. Nak tak? Nak? Sanggup ke? Saya tanya dulu, sanggup ke? Apa usah amalan tu hebat betul tu? Sangat hebat. Apa dia? As-sabru, sabar. Berapa ramai orang kata, Ustaz, saya dah tak boleh sabar. Memang tak sabar. Sabar itu ibadat. Sebab tu diuji. Innama, Allah sebut, sesungguhnya yuwaffas sabirun, ya, orang-orang yang bersabar itu akan diganjari oleh Allah ajrahum, dengan ganjaran yang diberi pada mereka bighairi hisab. Infinity dia punya pahala dia. Dia punya pahala itu tak dihitung. Bagi aja. Sampai bila Ustaz? Sampai orang tu merungut kepada Allah. Dia merungut aja, pap, malaikat berhenti pahala dia. Dia dah tak tahan lah. Ya. Kerana itu di akhirat ramai orang yang tidak menyangka, ya, tiba-tiba Allah bagi syurga kepada dia, rupa-rupanya disebabkan kesabaran dia. Ini kita ni sabar dalam taat. Waktu kita susah, kita sabar kepada Allah. Waktu kita sakit, kita sabar kepada Allah. Waktu kita diuji, waktu kita macam-macam diberi kesenangan, kita sabar dengan Allah. Maka itulah ibadah yang kita kata benda-benda yang kita pahala dia sangat besar, sangat besar. Ya. Kerana sabar itu hujungnya akan meraih redha. Tahu redha? Kita akan redha, terima, tahu, faham dah. Oh, ini dunia kan, Allah nak uji. Ya? Allah nak uji. Senang pun tak senang sangat, susah pun tak susah sangat. Ingatlah kita kat dunia. Ya? Time-time senang, ingat orang susah, maka hati kita lunak. Bukan kita senang tinggal orang kaya, mana lagi orang kaya saya nak kawan kita. Bukan, ingat orang susah. Ya. Time kita susah, ingat ada lagi yang lebih susah. Ya. Saya buat program dengan Asnaf, tuan-tuan, Asnaf Ustaz Zakat. Ya. Ada satu ibu ni, dia mengadu. Dia kata, Ustaz, saya ni pun nak macam orang lain, Ustaz. Dia kata. Saya tanya, kenapa? Ya, saya tengok orang lain keluar makan dengan suami isteri, anak-anak, keluar berjalan kadang-kadang tiap-tiap bulan. Saya kata, saya pun tanyalah kenapa, ya, ibu tak pernah ke keluar makan? Dia kata, saya 19 tahun kahwin Ustaz, tak pernah suami ajak keluar makan. Berapa tahun? 19. Ada orang macam tu, tuan-tuan, ya. Kita baru tak ajak makan keluar sebulan pun dah rasa kedekut haji bakhil suami aku, dia kata kan. Belum ada 19 tahun tak makan keluar. Saya cakap, saya pujuk ibu tu, tapi ibu pernah tak suami belikan tom yam ke, belikan nasi paprik buat balik rumah? Pernah Ustaz. Syukurlah, makan juga. Itu je lah makan yang dekat kedai makan. Mana ada makan lain kita? Si paprik, teh tarik, paling-paling siakap 3 rasa. Itu je lah paling-paling pun kita. Ada yang tuan-tuan makan lobster ke sini? Tu orang kaya sungguh. Ya. Saya pun tuan-tuan pernah lah orang belanja makan lobster, pernah. Belanja, nak beli sendiri tak ada. Orang belanja, ya, makanlah. Itu pun tak boleh nak makan, masa tak biasa lah, tak biasa makan. Sedap ni Ustaz, sedap. Aku rasa macam udang pun ada kan. Itu je lah. Jadi, ya, ada juga senang ni. Kita tak ada kata susah tu terlalu susah. Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu, kalau kamu nak kesenangan yang hakiki, tu besok aku sediakan. Di mana? Di syurga. Biar kita susah-susah sikit,
sabar-sabar sikit dalam hidup. Itu benda biasa. Okey, masuk kepada al-khamisah yang keempat, ya. Yang pertama ar-rabi'ah yang keempat itu adalah mumatsalatun, ya. Al-mumatsalatu diddal mukhalafah, iaitu sifat mumatsalah Allah Taala itu mustahil sama sifat dengan apa? Dengan makhluk. Maka berlawanan dengan mukhalafah. Allah itu mukhalafatul hawadis sifatnya. Yang wajib bagi Allah itu apa dia? Berbeza dengan yang diciptanya, yang baru. Jadi tak boleh kita menyama-nyamakan Allah Ta'ala, baik dari segi arah ke, baik dari segi apa, bila ke, masa ke, itu tidak boleh kita samakan Allah. Yang kelima al-khamisatu, hari ini punya tajuk, ya. 124 tu. Yang kelima, sifat mustahil bagi Allah al-ihtiyaju ila mahallin, iaitu Allah Ta'ala itu mustahil memerlukan tempat, ya. Ai zatin, yakni zat dia yaqumu biha, zat dia itu tidak apa, mustahil memerlukan kepada sesuatu. Jadi itu adalah lawan bagi sifat al-qiyamu bin nafs, ya Allah, iaitu Allah Taala itu berdiri dengan sendiri. Maksud berdiri ni bukan Allah berdiri macam kita, ya, tapi Allah tiada berhajat kepada sesuatu pun. Ya, kalau ustaz kata Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun, maknanya Allah tak berhajat kepada kita. Ia tak berhajat apa pun pada kita. Kenapa Allah cipta kita pula? Ya, kerana untuk kita kenal dia siapa. Nak kenal Allah Tuhan kita, maka Allah ciptalah kita. Kan saya sebut tadi, kenapa Allah Taala menciptakan yang tiada itu supaya yang tiada mengenal yang ada. Supaya yang tiada mengenal yang ada, kan? Allah ada dah. Jadi macam mana Allah nak memperkenalkan dirinya? Dia cipta yang tiada, dia makhluk. Ya, bila kita belajar, kita mengaji, faham dalil, Allah bagi rasa dalam jiwa kita, baru kita kenal itulah Tuhan aku punya. Itulah Allah Taala. Ya, yang hidupkan kita, ya, yang memberi takdir kepada kita. Hidup kita ni semuanya, ya, Allah Taala yang punya, tuan-tuan. Hakikat tauhid itu adalah kita faham tak ada apa pun kita punya takdir. Tapi ustaz, saya yang lahirkan anak saya. Ni ibu-ibu kan. Saya beranak ke dia, saya yang rasa sakit bersalin, saya yang menyusukan dia. Ya, bapa pun bagi tahu saya yang cari nafkah untuk anak saya, ustaz. Takkan tu bukan anak, takkan tu bukan milik saya. Ya, bukan milik kita pun. Anak kita pun bukan kita punya, suami pun bukan kita punya, isteri pun bukan kita punya. Semua dibagi tu apa? Amanah. Apa dia? Amanah, tanggungjawab. Saya dapat anak, ustaz, saya yang mengandung. Kenapa Allah Taala punya pula? Pula Allah Taala punya dah. Apa bukti dia Allah Ta'ala punya? Tahu-tahu dia ada je dalam perut. Betul tak? Allah ustaz mengandung, ustaz kata. Kan? Kalau kita punya mesti kita boleh plan, betul tak? Mesti kita boleh rancang punya. Kita kadang-kadang rancang pun kononlah tak nak beranak juga. Kan? Makan pil perancang lah tulah inilah, beranak juga. Nak bagi tahu anak tu Allah Ta'ala punya. Ya. Apa bukti Allah Ta'ala punya lagi? Waktu dia dalam perut, boleh ke kita tentukan muka dia? Boleh? Saya nak muka Syahrukh sikit lah. Datang mimpi malaikat jumpa lah. Ibu nak anak ibu apa? Muka Arab ke, muka Cina ke, muka India sikit ke? Contoh, dia tak ada. Kan? Itu memang bukan kita punya lah. Allah Ta'ala yang tetapkan dia. Lahir, kan? Tahu tak bila dia lahir? Isteri kita mengandung, tahu tak bila dia lahir? Pun kita tak tahu. Kan? Pergi klinik cek apa, ada jam pusing tu kan. Perempuan punya apa period punya apa jam tu kan. Dia pun pusing doktor pusing. Baby ni dijangka bukan mesti. Dijangka lahir sekian. Ya. Tiba-tiba doktor telefon, puan, minta maaf, puan kena kencing masim, apa kencing manis, contoh. Kena kencing manis, minum air gula kan.
Doktor tengok tak turun-turun macam mana ni. Doktor kata apa? Kena beranak awal ni. 6 bulan dah kena beranak contoh. Ya, kita jangka 9 bulan dia keluar, rupanya kehendak Allah 6 bulan dia keluar. Kita tak tahu. Ya, sebab tu bukan kita punya. Bukan kita punya. Apa lagi bukti Allah Taala punya? Dialah yang menentukan takdir anak tu. Anak tu hidupnya macam mana? Jodoh dia dengan siapa? Hidup dia bahagia ke tak bahagia? Itu semua takdir. Kita jadi ibu bapa sekalipun tak boleh tentukan takdir anak. Kena tahu tu. Kita hanya boleh memberi panduan saja. Kamu nanti buat macam ni, buat macam ni, buatlah macam ni, kan? Guide saja. Jadi apa anak tu? Wallahu a'lam. Jadi apa? Wallahu a'lam. Ya. Sama juga ibadah kita. Allah tidak perlu kepada ibadah kita. Habis kenapa kita ibadah, ustaz? Kita yang perlukan ibadah tu. Kerana Allah suruh kita. Ya, wa tazawwadu, hendaklah kamu cari bekal, buat bekal. Apa bekal nak balik akhirat tu? Itulah ibadah tu. Bekal yang kita bawa tu. Ya, bukan kita ibadat ni ya, supaya sekian-sekian. Tak, Allah tak perlukan ibadah kita ni. Ya, kita ibadah tu kita perlukan ibadah itu sebagai bekal perjalanan seterusnya. Susah juga kalau kita tak faham benda ni. Ya, kadang-kadang kita malas ibadah tu sebab apa? Kita rasa tak apalah, aku sembahyang, kalau Allah kata miskin, miskin juga. Dia duk menyalahkan Allah. Buat apa sembahyang ustaz? Sakit juga. Tak payah sembahyang pun sakit. Sembahyang pun sakit, tak payah sembahyang. Tak, bukan sebab tu. Kita nak buat alam lepas ni. Saya dapat sembahyang duha dah 20 tahun ustaz. Ustaz kata sembahyang duha murah rezeki. Saya tengok sempit je rezeki saya. Bukan sebab tu kita sembahyang duha. Sembahyang duha nak buat bekal besok. Ya, kalau Allah bagi rezeki, alhamdulillah. Tak bagi pun alhamdulillah. Kan tu tujuan kita. Jadi semua tujuan ibadat tu bekal. Ya. Bekal itulah yang bawa tarik rahmat Allah. Sebab tu Nabi sebut, kamu tidak masuk syurga kerana amalan kalian, tetapi dengan rahmat. Macam mana dapat rahmat pula? Kena ada bekal pula. Nak tak nak kena ibadat. Kalau macam tu tak payahlah ibadat ustaz. Tak boleh juga. Kerana ibadat tu jalan untuk menarik rahmat. Jalan untuk kita menarik rahmat. Jadi Allah itu dipanggil apa, mustahil bagi Allah berhajat kepada sesuatu. Tak berhajat. Ya, Allah Taala itu tetap sempurna. Kita ini sempurna apabila kita ini ya menerima Allah dalam hidup kita. Sempurnalah kita. Allah tetap sempurna walaupun kita tak ada, tuan-tuan. Kena ingat tu. Ya, kita ni sempurna kerana Allah bagi nampak sempurna. Ya. Tetapi Allah tetap sempurna walaupun kita tiada. Yang keenam, as-sadisatu at-ta'addud. Mustahil Allah Taala itu ta'addud. Apa ta'addud? Berbilang-bilang. Bermakna tarkib, ataupun Allah Taala ni ada susunan pula. Tak ada, ya. Fi dzati aw sifati aw wujudi nadhirin fi dzati aw sifat aw al-af'al. Ya. Jadi Allah mustahil berbilang-bilang ataupun bersusun zat Allah, ya, ataupun sifatnya ataupun perbuatannya. Jadi semua daripada zat, sifat, af'al, perbuatan Allah Taala itu semuanya bersifat tunggal. Apa maksudnya tunggal? Tunggal ni apa maksudnya? Tunggal dia je. Ya, kalau kita kata satu, dia ada depan dan belakangnya. Sebelumnya ada kosong dan dua. Ya, tapi kalau kita kata tunggal, dia tidak ada. Dia saja. Jadi sama seperti takdir, dia akan berjalan sekali saja. Daripada awal penciptaan, Allah ciptakan makhluk sampai apa? Sampai hari kiamat. Sekali saja takdir itu. Sebab tu takdir itu tidak boleh diubah hakikatnya. Ya. Cuma ulama perbincangkan berkenaan dengan mu'allaq dan juga mubram. Itu ada perbahasan ulama. Cuma kalau kita tengok, takdir itu sekarang yang kita tak tahu.
Sebelum ni kita tahu dah banyak apa yang dah jadi itu namanya apa? Takdir. Kita tahu dah hidup kita semalam, kemarin, tahu tak? Dah tahu pasal kita dah lalui, itulah takdir kita. Sekarang ni tahu tak? Tak tahu. Ya, dan ke depan pun kita tak tahu. Ke depan tak tahu. Tapi Allah beritakan tak keadaan takdir masa depan? Allah bagi tahu. Dalam hadis-hadis Nabi bagi tahu tanda-tanda kiamat. Ya. Dalam Quran Allah bagi tahu tentang kemusnahan hari kiamat. Allah bagi tahu perbualan ahli syurga, Allah bagi tahu perbualan ahli neraka. Dah ada dah takdir ni. Allah cerita dalam Quran. Ya. Supaya kita berfikir, aku nak yang jadi yang mana? Yang ahli syurga ataupun ahli neraka. Disuruh kita fikir. Satu Quran ni sangat unik, ya. Dia datang, Quran itu datang dengan hukum hakam, datang dengan tauhid, datang dengan kisah-kisah umat terdahulu, ya, dan juga kisah-kisah masa depan, tentang masa depan yang kita tak tahu, ya, tentang tanda-tanda kiamat dan sebagainya, ya, supaya kita mengambil iktibar yang besar. Mengambil iktibar. Contohlah kita dengar kisah pasal Dajjal dalam hadis. Bukan suruh cari Dajjal dekat mana. Ada orang, ustaz, Dajjal kat mana sekarang? Dia kata, saya tengah kaji, ustaz, dia kata. Nak buat apa dia kaji? Biarlah dia duduk sorang-sorang sana. Yang Allah suruh buat persiapan. Ya'juj dan Ma'juj disebut dalam Quran. Bukan kita disuruh cari Ya'juj Ma'juj tu. Saya buat kajian, ustaz, saya tengok YouTube, rupa-rupanya Ya'juj Ma'juj berada di Kazakhstan, contoh dia. Berada di tembok sekian-sekian. Pergilah sana, tak jumpa punya. Pergi. Bukan itu tujuan dia, tapi tujuan dia apa dia? Adalah untuk kita membuat persiapan. Terima kasih. Terima kasih. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mustahil Allah Taala itu ta'addud berbilang-bilang, ya. Dalam Quran Allah Taala sebut lau kana alihata, kalaulah Tuhan tu ada dua, la fasadata, nescaya musnah alam ni. Musnah. Satu Tuhan nak turunkan hujan, satu Tuhan tak setuju. Tak boleh hujan, hari ni kena panas dia kata. Mana boleh? Ya. Sebab tu jelas zat Allah tunggal, ya. Af'al Allah tunggal, sifat Allah tunggal. Dan sesekali tidak akan sama walaupun nampak macam serupa. Contohnya Allah Maha melihat, dia tak melihat macam kita melihat. Itu kita kena jelas, ya. Allah Maha berkuasa, dia tak seperti kita berkuasa, ya. Taib. Yang ketujuh, al-ajzu, mustahil Allah Taala itu bersifat lemah. Ini sifat kita lah. Sebab tu saya sebut tadi, semua sifat mustahil ni adalah sifat makhluk. Sifat makhluk, kita kena jelas tu. Jadi tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk, kerana nanti kita membenarkan Allah tu bersifat lemah. Ya. Jangan kita samakan. Jangan kita kata Allah nanti bosan, nanti Allah tak suka kepada kita. Itu kita, ya. Allah tu tak pernah bosan, Allah tu tak pernah ngantuk, ya. Jangan meletakkan sifat-sifat yang tak sesuai kepada Allah. Hatta nama Allah kalau disebut dalam Asmaul Husna Al-Muntaqim, Maha membalas, pun tak sama Allah membalas dengan kita membalas. Kita membalas sebab geram, kan? Geram punya pasal balas dendam lah kita, kan. Tapi Allah membalasnya berbeza. Kerana Allah itu al-adilu, iaitu yang maha adil. Allah Ta'ala yang maha adil, ya, seadil-adilnya. Jadi sebab itu apa yang Allah bagi pada kehidupan kita hari ini paling adil lah. Inilah paling adil. Walaupun kita rasa macam tak adil, ya. Kita salah rasa. Azan lah. Bagi kita bagi laluan azan dulu. InsyaAllah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allah
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketujuh, al-ajzu wa huwa diddul qudrah. Sifat mustahil yang ketujuh adalah lemah, ya, lawan bagi sifat berkuasa ataupun mampu. Fa yastahilu alaihi ta'ala al-'ajzu an mumkinin ma min al-kainat, ya. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mustahillah atas Allah Ta'ala itu al-'ajzu, lemah, dari apa sahaja kemungkinan dari segala perkara yang mungkin, ya.
Jadi Allah Ta'ala itu menguasai sesuatu dan tiada sesuatu yang berlaku melainkan dengan izinnya. Itu kena ingat tu. Ya. Contohlah ada bahasa yang kita selalu guna, manusia pakai. Bahasanya apa dia? Semula jadi. Contoh kita tengok bumi ini bergerak semula jadi. Pokok itu tumbuh, kalau dibubuh biji benih, dia tumbuh apa namanya? Semula jadi. Dalam tauhid semula jadi ni tak ada. Boleh faham tak? Ya. Semula jadi maksudnya seolah-olah tak ada Tuhan. Ya. Semula jadi ni frasa yang digunakan pakai oleh akal kita. Ya. Akal ni nak menerima logik lah benda tu. Tapi sebenarnya paling logik itu semuanya berlaku dengan izin daripada Allah. Itu paling logik sekali. Jadi tak ada tiba-tiba anak tu lahir daripada buluh betung, tak ada. Ada sebab dia Allah jadi. Takkan tiba-tiba hujan, contoh dia. Mesti Allah izin hujan. Tak ada tiba-tiba cerdik, tak ada. Kan? Itu semua izin daripada Allah. Tak ada benda yang berlaku lah. Hatta hujan, setitik hujan yang jatuh daripada langit pun izin dia. Ya. Itulah yang kadang-kadang manusia lupa apabila dia tidak berpegang kepada tauhid. Contohlah kita ada masalah. Waktu tu kita ingat siapa? Biasa Allah tu last sekali. Kita ada masalah duit, mula-mula ingat siapa? Ingat bini duit. Tak ada duit pula, pinjam isteri contohnya. Ataupun kita teringat dengan kawan-kawan yang banyak duit. Betul tak? Nampak tak? Itu kelemahan kita dalam bertauhid. Ya. Bila kita sakit, apa kita ingat? Kau ubatlah. Itu ingat kita. Sedangkan yang mengizinkan kita baik sembuh tu adalah Allah. Itulah fungsi kita belajar tauhid tu. Mengembalikan semula akal, mentauhidkan Allah. Ubat tak akan berfungsi melainkan izin Allah. Api tak akan menyala melainkan izin Allah. Oleh kerana sebab akal ni selalu didominasi oleh fahaman tabiat. Semula jadi, ya. Selalu apa orang sebut lihatlah alam semula jadi. Dia tak ada tiba-tiba jadi, alam ni tak ada. Ya. Dia tidak akan tiba-tiba bergerak. Pokok tu tak akan tiba-tiba berbuah. Tak ada tiba-tiba, tak ada. Semuanya dengan izin. Sebab itulah bila kita melihat ciptaan Allah dari sudut tauhid kita, maka kita akan kagum dengan kebesaran Allah. Contoh kita tengok teknologi hari ni, kita ingat siapa? Kita tengok iPhone kan, canggih. Dulu telefon tak boleh, tak terfikir kita telefon dulu boleh pegang kaca dia kan. Dulu semua ada butang, betul tak? Itu semua ada butang. Kita pun fikir, macam mana kita tekan atas cermin ni? Boleh ke naik atas cermin ni? Jadi tak? Jadi. Ingat siapa kita waktu tu? Kita ingat makhluk. Canggih Amerika buat, canggih Jepun buat. Ya. Agak-agaknya kalau Allah tak izin tu, jadi ke tak iPhone tu? Tak akan jadi. Ya. Teknologi ke apa ke yang jadi semuanya izin daripada Allah. Itu kalau kita tak nampak pun tak tahu dah. Ya. Sakit, mula-mula sakit ingat siapa? Ingat siapa yang buat kita. Ada orang biasa macam tu. Saya sakit Ustaz, Allah. Siapalah yang dajal sini? Tak ada orang dajal pun. Memang Allah yang bagi sakit. Tak ada. Ya. Jangan tengok yang lain dulu, tengok siapa yang cipta dulu, siapa yang cipta. Allah bagi sihat, dia tak tanya pula, kenapa saya sihat ya? Kadang-kadang Allah nak uji tauhid kita tu, dibagi kekurangan-kekurangan supaya kita sedar. Ya. Waktu senang lupa Allah, dibagilah susah. Masa susah pun tak ingat aku juga, dia kata. Ingat orang juga, kata. Aku yang bagi ni, kata. Ya. Aku nak tegur kamu, ingat aku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hafal dah ayat tu. Siapa yang takut pada Allah, ingat Allah,
Ya ja'allahu makhraja, kami jadikan apa? Jalan keluar. Yang kau pergi gantung kat kedai mamak tu apa? Digantung ayat tu kata. Ya, siapa yang gantung kaya? Tak nafilah kaya sebab barakah ayat Quran tu. Ya, tapi bukan itu tujuan dia. Tujuan dia nak bagi tahu, kamu ingat aku bagi jalan keluar. Kamu ada masalah, jangan ingat orang dulu, ingat aku. Ayat tu. Ya. Ya ja'allahu makhraja, kami jadikan jalan keluar. Jadi waktu itulah kita lupa kepada Allah, ya. Jadi kita betulkan balik. Kenapa kita lupa pada Allah waktu itu? Waktu kita susah tu kenapa kita lupa pada Allah? Sebab kita tidak yakin kepada Allah. Itulah sebab dia. Ya. Boleh ke saya ingat Allah ni saya baik daripada sakit ni? Nak dia fikir macam tu. Ya. Saya susah ni, agak-agaknya boleh ke Allah tolong saya? Tuan-tuan, Allah boleh ubah masalah kita macam Allah ubah siang malam, tuan-tuan. Senang. Takdir ni macam ujung jari. Macam ujung jari. Allah boleh tukar. Kenapa kita tak yakin pada Allah? Kenapa kita tidak yakin? Ya. Sebab tu betulkan dulu tauhid kita. Kita nak berubat, kita nak berjaya, kita nak dapat sesuatu kecemerlangan dalam hidup, betulkan apa? Tauhid. Paling utama sekali. Lepas tu kata Imam Ghazali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal belajar agama tu kenal Allah. Baru kita faham nanti, ya. Baik, wallahu taala a'lam. Berhentilah situ, ya. Berhenti situ. Ya. Ya. Pasti ada obat dia. Illa sam. Kecuali mati. Betul lah tu. Cari obat. Yalah obat. Okey. Kemudian Nabi sebab apa? Illa sam. Kecuali mati. Okey. Cari ubat, ya. Tiap penyakit ada ubat. Kemudian disebut kecuali mati. Faham tak tu hadis tu? Lawan mati tu apa? Hidup. Maknanya ubat itu adalah untuk menghidupkan. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang menghidupkan? Allah. Tiap-tiap sesuatu ada ubat dia. Sa'afdal ubat tu apa? Allah lah ubat dia. Sa'afdal ubat tu adalah Allah. Ya. Lepas tu Nabi Musa alaihissalam ketika dia sakit, dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan. Lalu Allah Ta'ala gerakkan Nabi Musa ni supaya mengambil apa dia? Beberapa dedaunan. Ambil dah daun-daun pucuk-pucuk ni, buat macam jamu, makan, sembuh. Baik dia penyakit tu. Sebab mula-mula dia ingat siapa? Allah. Itu namanya tiap-tiap ubat ada, tiap-tiap penyakit ada ubat dia. Ubat dia paling dulu kita nak cari ubat tu adalah daripada pemilik dia, daripada Allah. Baru ikhtiar. Kemudian Nabi Musa sakit balik. Dia pun ambil daun-daun tadi, buat jamu, makan. Tak baik-baik. Tak baik pula. Masa mula-mula makan jamu baik. Yang kedua makan jamu tak baik. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Allah, kenapa dulu kau perintahkan aku, ya, ketika aku sakit supaya aku makan daun-daun ini dan aku sembuh. Sekarang ni bila aku makan tak sembuh. Apa Allah jawab pada Nabi Musa? Wahai Musa, sesungguhnya waktu kau sakit dulu, mula-mula kau minta kepada aku, ya ja'allahu makhraja. Nampak tak? Mula-mula itu mesti wa may yattaqil taqillah. Allah dulu. Allah dulu. Lepas tu tiap-tiap ubat ada, tiap-tiap penyakit ada ubatnya Allah dulu sebenarnya. Ya, sebab tu kalau kita faham secara mafhum mukhalafah dia, kefahaman sebalik pada hadis itu, Nabi kata kecuali mati. Kecuali mati. Maksudnya setiap penyakit pasti ada penghidup dia. Yang bagi hidup tu Allah. Hidup. Yang maha hidup itulah yang bagi menyembuh dia, ya. Jadi kata Allah Ta'ala, Allah firman kepada Nabi Musa, ya, sekarang ni bila kau sakit, kau percaya ikhtiar kau. Kau percaya usaha kau dulu berbanding aku, maka aku tak bagi sembuh.
Nampak tak? Ya. Jadi sebab tu kita baca tauhid ni nak balik semula. Nak tune balik. Apa saja semua kepada Allah. Ya, kita ada anak, macam mana nak didik anak? Susah ni ustaz didik anak ni. Baliklah dulu pada Allah. Bukan suruh anak tu balik pada Allah. Kita dulu balik pada Allah. Kita ada isteri, kita ada suami, susah dengar cakap ustaz dan nasihat berkali-kali. Sebab kita rasa kita yang bagi nasihat. Cuba kita balik pada Allah. Kita balik pada Allah. Bangun malam, ya Allah, ya, bagilah suami saya lembut hati, ya Allah. Minta, kita minta. Boleh okey. Tiada kebetulan. Berbetulan. Bolehlah muwafaqah. Betul tu. Ya. Sebenarnya yang terjadi apa yang kita minta itu berbetulan, muwafaqah. Ya. Sama juga. Maknanya memang tak ada yang kebetulan sebenarnya. Yang ayatnya bahasa Melayu lah. Berbetulan katanya. Yalah betul juga. Ya. Jadi terjadi itu semuanya dengan izin dia. Berbetulan bagi muwafaqah. Bahasa Arab dia muwafaqah, ya. Sepakat. Dan kalau kita minta apa dia tak dapat pun memang itu dah takdir. Bagi contoh. Takdir. Kita ni buat apa-apa kalau ingat Allah dulu dia jadi tenang. Automatik. Dia automatik akan tenang. Sebab hanya ingat dia saja akan menenangkan. Tapi kalau kita sandar kepada makhluk, kita akan susah. Ya, tak ada duit, ingat orang. Tengok siapa yang boleh bagi, kan? Siapa yang boleh rawat. Kita akan jadi macam apa? Gundah gulana kita. Saya tengok ada seorang ustaz tu kata dia pandai merawat. Pun risau juga. Nanti ustaz tu rawat entah baik atau tidak. Di sini macam tu pula. Tapi cuba balik pada Allah dulu. Allah yang bagi sembuh ni. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati saya cari siapa yang boleh. Contoh. Allah akan jumpakan. Allah akan jumpakan. Ya. Okey. Ada lagi ke soalan? Tak ada dah. Alhamdulillah selesai, ya. Jadi kita berhenti situ. Yang ke berapa tadi? Yang ke 7. InsyaAllah nanti kita akan masuk yang ke 8 insyaAllah. Maksudnya Allah Ta'ala itu mustahil dipaksa, ya? Mustahil dipaksa. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat diri saya, ya, yang lemah ini, dan kita semua. Mudah-mudahan bertambahnya kedekatan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik datang kepada Allah semuanya. Segala yang buruk, yang hina, lemah itu kekurangan diri saya sendiri. Wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.